Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hazal Zulaika binti Bahrim, nombor matrik 259878 dari grup M PJJ Sibu. Okey, saya akan membentangkan tajuk pengenalan terhadap klasifikasi negara ketiga. Okey, pengenalannya ialah negara dunia ketiga ni bermaksud sebagai negara-negara yang di mana kawasan yang masih mempunyai aspek kemunduran dari segi politik, ekonomi dan sosial kemasyarakatan lah. Ianya juga mempunyai isu kemiskinan yang tinggi. Okey, blok pertama terdiri daripada negara-negara yang melabelkan diri mereka sebagai negara industri kapitalis, liberal dan demokratik seperti Amerika Utara, Eropah Barat, Jepun dan Australia yang dipimpin oleh Amerika Syarikat lah, dengan menggelar diri mereka sebagai negara pertama atau negara maju. Okey, blok kedua pula ialah meliputi negara-negara komunis sosialis dan negara industrial seperti pengaruh bekas Uni Soviet, Rusia, Eropah Timur, Asia Tengah, Tiongkok dan Kuba. Okey, blok terakhir pula ialah yang disebut sebagai dunia ketiga lah, yang di mana merujuk kepada penduduk dunia yang tidak bergabung dengan negara dunia pertama dan kedua, iaitu Afrika, Asia dan Amerika Latin. Okey, ringkasnya negara dunia ketiga ni tergolong dalam negara yang keterbelakangan dari segi sosial dan ekonomi yang merangkumi Asia, Afrika, Oceania dan Amerika Latin. Okey, klasifikasi negara dunia ketiga merujuk kepada ciri-ciri yang dilihat pada negara dunia ketiga yang tertumpu kepada cenderung memiliki kebergantungan ekonomi yang tinggi terhadap negara-negara maju yang lain lah. Okey, secara asasnya ia ditandai dengan kemiskinan, kestabilan politik dan pemerintahan, penyebaran penyakit yang meluas, buta huruf dan memiliki hutang luar negeri yang besar dengan negara-negara maju yang lain lah. Okey, dalam arti kata lain, negara-negara sedang berkembang ini atau dunia ketiga merupakan negara-negara yang sedang dalam proses pembangunan ekonomi. Okey, negara-negara ini tergolong sebagai negara-negara yang membangun ekonominya bergantung kepada bantuan luar negeri lah, luar negeri atau negara maju atau negara-negara industri. Okey, keadaan kebergantungan dilihat sebagai sesuatu yang umum bagi seluruh negara dunia ketiga. Okey, tingkat kesejahteraan masyarakat dalam sesebuah negara agak berbeza mengikut kelas dan tahap sosialis masyarakat masing-masing lah. Okey, dunia ketiga harus mencari alternatif forum melalui perundingan dengan negara-negara industri dalam perdagangan antarabangsa. Okey, kemiskinan yang berlaku dalam negara dunia ketiga dapat dilihat menerusi tahap dan tingkat sosialis masyarakat dan pembangunan ekonomi sesebuah negara seperti yang dapat dilihat di Amerika Latin dan negara-negara dunia ketiga yang lain lah. Okey, negara miskin biasanya dikategorikan sebagai merujuk kepada pengangguran dan membeli barangan yang dihasilkan oleh negara-negara industri. Okey, kriteria yang diteliti dalam membentuk kepada klasifikasi yang jelas untuk sesebuah negara boleh ditentukan oleh organisasi bertaraf antarabangsa bagi tujuan prospek pembangunan masa depan. Okey, sebagai contoh adalah United Nations Development Program, Bank Dunia, IMF dan lain-lain lagi lah. Okey, bagi pihak UNDP, mereka meneliti dan menilai klasifikasi sesebuah negara mengikut 3 aspek, iaitu kelangsungan dalam pencapaian, pendidikan dan tingkat pendapatan per kapita. Okey, Bank Dunia pula menentukan klasifikasi sebuah negara berdasarkan tingkat pendapat seperti high income country, middle income country, lower and upper income country merujuk kepada skala pengukuran GNI lah. Okey, negara-negara yang memiliki peringkat kesan peperangan terhadap pengklasifikasian negara. Okey, kesannya adalah dari sudut pentadbiran pembangunan ekonomi dan sosialis masyarakat lah. Okey, pengkelasan seperti negara komunis Uni Soviet, Tiongkok, Cuba dan negara-negara Eropah Timur yang lain.
Berlakunya kemiskinan, kemunduran dan pembangunan sosial yang rendah. Wujudnya rezim radikal dan nasionalis. Pemikiran ekonomi baharu dalam bidang kebajikan sosial. Pemikiran sosialis dan kapitalis berkembang maju. Dan yang terakhir sekali iaitu tekanan emansipatorik dan konflik kepentingan negara. Akhir sekali sebagai penutup kata, pengkelasan atau klasifikasi untuk negara-negara membangun dan berkembang dalam dunia ketiga hendaklah diberi perhatian oleh semua pihak bagi tujuan menjaga kepentingan diplomatik, pembangunan ekonomi serta tingkat sosialisasi kemasyarakatan sesebuah negara. Ideologi dan pemikiran rasional diperlukan dalam menjayakan hasrat dan hala tuju kerajaan pemerintahan untuk memberi hasil yang menguntungkan dan kesejahteraan rakyat. Pengkelasan atau klasifikasi ke atas mana-mana negara ini jelasnya perlu dilihat kepada bentuk pemerintahan yang stabil, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita negara, tingkat kesihatan hidup dan sosialis kemasyarakatan, serta keperluan yang mencukupi bagi menjamin keharmonian, kesejahteraan hidup dan keharmonian negara. Terima kasih.